Jadi maksudnya beliau tidak menghalang capital ekonomi ataupun ekonomi yang berteraskan kepada modal ini terbang. Tetapi pada masa yang sama, this is where PMX punya economic philosophy ataupun falsafah ekonomi jelas. Dia tidak mahu ceiling itu terbang saja. Sebab kita tahu, Syaril, bahawa dalam order ekonomi liberal, ceiling saja terbang. Ya. Tetapi lantai tak naik. Ya. Banyak yang telah KJ jelaskan tentang apa yang baik. Saya pun setuju bahawa kalau saya boleh tambah nilai kepada perbincangan kita, ini adalah dokumen falsafah ekonomi dan direction ekonomi, hala tuju ekonomi yang paling tuntas semenjak model baru ekonomi bawah Datuk Seri Najib. Kalau ada sesiapa yang mengasakan KJ adalah pro Perikatan Nasional, saya rasa boleh ambil klip 2 minit tadi itu. Bagaimana KJ telah menerangkan yang begitu jelas kenapa hebatnya naratif ekonomi madani yang diluncurkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri beberapa hari yang sudah. Dan saya setuju. Dengan pengumuman apa yang dikenali sebagai ekonomi madani pada 27 hari bulan Julai oleh PMX, saya nampak ada clear vision, Syaril. Ya, saya puji usaha PMX. Ini yang dinanti-nantikan oleh rakyat. Ya, PM telah melukiskan gambar ataupun lukisan yang jelas berkenaan dengan kita berada di mana, ya, kekurangan enjin pertumbuhan yang baru, jurang yang besar antara pendapatan isi rumah dan pertumbuhan ekonomi, dan Malaysia terjerumus dalam kitaran kemelesetan dengan kos rendah, gaji rendah, keuntungan rendah dan kurang berdaya saing. Kitaran ganas kesederhanaan, vicious cycle of mediocrity. Yang akhir itu saya yang tambahlah. Kitaran ganas kesederhanaan. Ya. Dan bukan hanya melukiskan gambar. Lepas ni. Saya hormat penyokong Liverpool. Saya hormat penyokong semua klub-klub EPL. Saya bukan macam Newcastle sini, ya. Okey. Tetapi beliau tidak hanya sebut berkenaan dengan problem, tetapi dia datang dengan cara penyelesaian. I like this. Yang saya suka, Syaril, beliau telah menggariskan dua pergerakan besar dalam ekonomi kita. Yang pertamanya, menaikkan ceiling. Dan yang keduanya, menaikkan lantai. Dia melukiskan ekonomi Malaysia ni macam rumah, tau. Menaikkan, ini KJ's own words kan? Dia tak sebut lantai ceiling? No, dia sebut. Okay. Dia sebut. Memang dia sebut. Dia menaikkan ceiling. So, ceiling ni, dia nak Malaysia terbang jauh. Menjadi peneraju ekonomi serantau Asia ataupun dunia, menjadi destinasi pelaburan, menjadi industri berteraskan digital dan inovasi, jaguh SME serantau dan sebagainya. Jadi maksudnya beliau tidak menghalang capital ekonomi ataupun ekonomi yang berteraskan kepada modal ini terbang. Tetapi pada masa yang sama, this is where PMX punya economic philosophy ataupun falsafah ekonomi jelas. Dia tidak mahu ceiling itu terbang saja. Sebab kita tahu, Syaril, bahawa dalam order ekonomi liberal, ceiling saja terbang. Ya. Tetapi lantai tak naik. Ya. Lantai tetap di paras yang sama. Dia tak kisahlah pasal lantai. Ataupun lagi teruk, lantai itu jatuh ke bawah. So PM kata tak cukup ceiling itu terbang. Maksudnya syarikat kita menjadi syarikat gergasi dunia, pelaburan besar datang ke dalam Malaysia dan sebagainya. Tak guna kalau ceiling terbang, kalau lantai juga tak naik. Maksudnya peningkatan darjat hidup rakyat. Itu pekerjaan bermakna. Progressive wage model. Kita nak pastikan bahawa bila kita dapat pelaburan ni, jangan gunakan Malaysia sebagai kilang untuk dunia. Maksudnya syarikat luar datang buat kilang di sini, keuntungan dia ambil keluar daripada Malaysia, dan dia menggajikan orang asing di Malaysia ataupun pekerja asing di Malaysia. Akses sejagat kepada fasiliti ataupun kemudahan-kemudahan asas seperti pendidikan, kesihatan, perumahan dan sebagainya, dan ada sedikit disebut tentang perlindungan sosial. Dan akhir mukadimah saya, Syaril, adalah dia agak sikit macam ETP jugalah. Dia letakkan macro target
ataupun sasaran makro. Kedudukan antara 30 ekonomi terbesar di dunia. Tangga ke-12 teratas dunia dalam daya saing global ataupun global competitiveness. Tangga ke-25 teratas dunia dalam indeks pembangunan manusia, Human Development Index. Meningkatkan bahagian pendapatan pekerja kepada 45%. Ni saya suka ni. Maksudnya pendapatan labor ataupun pekerja dia naik. Jadi capital owner tak kaut semua keuntungan. Tangga ke-25 teratas dalam indeks persepsi rasuah ke arah kemampanan fiskal. Sasaran defisit fiskal 3% atau lebih baik. Ini susah. Kadar penyertaan tenaga buruh wanita mencapai 60%. Sudah ada dia punya macro target secara. So ada banyak lagi yang kita boleh kupas selepas ini. Tetapi kalau saya melihat, yes, ada clarity sekarang. Kalau ada sesiapa yang merasakan KJ adalah pro Perikatan Nasional, saya rasa boleh ambil klip 2 minit tadi itu. Bagaimana KJ telah menerangkan yang begitu jelas kenapa hebatnya naratif ekonomi madani yang diluncurkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri beberapa hari yang sudah. Dan saya setuju. Kerana antara kritikan lembut kita selama ini ialah tak ada direction, tak ada narrative, tak ada story. Dan kita keluar ke negara-negara lain, baik Indonesia, baik Singapura, itu yang mereka katakan bahawa capital markets, investors tak clear what is Malaysia story. Bukan hanya political stability. Kadang-kadang kita malas sangat, kita punya analisis ni mudah sangat kalau kita katakan it's just political stability saja yang menghalang investment. Tidak. It's about the story. Indonesia has a story. Singapore has a story. Thailand has a story. Vietnam has a story. Where is Malaysia story adalah soalan yang kita dengar selama ini. Dan ini adalah permulaan kepada story itu, kepada naratif itu. Banyak yang telah KJ jelaskan tentang apa yang baik. Saya pun setuju bahawa kalau saya boleh tambah nilai kepada perbincangan kita, ini adalah dokumen falsafah ekonomi dan direction ekonomi, hala tuju ekonomi yang paling tuntas semenjak model baru ekonomi bawah Datuk Seri Najib.